Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memperkenalkan insaniah, ada sebuah institusi pengajian Islam di negeri Kedah yang terletak di Al-Usta, merupakan sebuah institusi pengajian Islam di bawah kajian negeri Kedah yang bermula pada sejak 1995 semasa pemerintahan di bawah Barisan Nasional, iaitu di bawah Tan Sri Osman Aruf. Jadi dalam peringkat pertama penubuhan insaniah ini, iaitu negeri Kedah telah mengadakan hubungan akademik antara insaniah dan Universiti Al-Azhar di negeri Mesir, di mana insaniah di kala itu menawarkan program-program seperti ijazah sarjana muda dalam bidang syariah, usuluddin dan bahasa Arab, di mana pelajar masa itu menjalani program selama 3 tahun di insaniah. Kemudian tahun yang keempat mereka melanjutkan pelajaran ke Universiti Azhar. Program ini dijalankan atas usaha sama insaniah dan Universiti Azhar. Azhar telah menghantar pensyarah-pensyarah mereka yang berkelayakan, yang sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan PhD. Jadi program ini telah berjalan hingga tahun 2000, di mana peringkat yang pertama kita hanya mengambil 55 orang. Kemudian bilangan bertambah sehingga tahun 2000 insaniah mula menjalankan 2001 insaniah mengeluarkan kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia, di mana mereka menawarkan diploma dalam bidang pengurusan, diploma dalam bidang IT dan diploma dalam bidang perekonomian. Pelajar yang tamat diploma daripada insaniah akan dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah di Universiti Utara Malaysia. Kemudian pada 2001 juga Ma'had Tahfiz yang dianjurkan oleh Yayasan Islam Negeri Kedah telah dipindahkan kepada insaniah. Berarti satu lagi diploma Tahfiz Al-Quran telah dianjurkan oleh insaniah. Dan ini menjadikan 8 program, iaitu 4 di peringkat diploma dan 4 di peringkat diploma dan 3 di peringkat ijazah bersama Azhar. Jadi tuan-tuan dan puan, bahawa peringkat yang pertama pengujian insaniah ini adalah berteraskan, yang pertama berteraskan agama sahaja. Kemudian di peringkat yang kedua dan tahun 2000, di mana pelajaran agama dan pelajaran di bidang ilmu barat ini berjalan seiringan, tetapi tidak terdapat penerapan ataupun cantuman ataupun integrasi antara dua bidang agama ini. Jadi pada tahun 2006, iaitu di mana insaniah telah dinaikkan taraf sebagai sebuah universiti college semasa Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri, di mana Profesor Dr. Syed Akil yang merupakan rektor masa itu yang menjadi rektor, maka insaniah telah dinaikkan taraf ke college university. Perkara ini berjalan sehingga tahun 2008. Tidak banyak program-program baru yang ditambah, tetapi program konvensional dan Islamik itu berjalan selari. Jadi pada tahun 2008 berlaku perubahan kuasa dalam pimpinan Kajian Negeri Kedah, di mana Ustaz Azizan Abdul Razak telah dilantik sebagai Menteri Besar, dan wawasan beliau telah berubah, iaitu ingin memperkembangkan insaniah sebagai sebuah universiti yang lebih komprehensif, yang mana ia merangkumi pengintegrasian atau mengintegrasikan ilmu antara ilmu Islam dan ilmu konvensional. Maka bertapak daripada 2008 itu, insaniah telah menganjurkan beberapa program atau terhadap Kementerian Pendidikan, iaitu dengan menawarkan program-program dalam bidang multimedia, bidang muamalat,
pembankan Islam, bidang kejururawatan, hospitality dan perkhidmatan halal, bidang ICT, bidang perubatan, kaunseling dan sebagainya. Maka bermula dari itu, maka program-program insaniah telah bertambah daripada 7 program semuanya menjadi 47 program. Dan ini berarti 40 program baru telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan dan MQA, Kementerian Pendidikan Tinggi dan MQA. Maka bilangan pensyarah juga telah bertambah, dengan pelajar juga bertambah daripada 1,800 orang pelajar pada tahun 2008, kini telah menjadi hampir 6,500 orang pelajar, di mana di antaranya terdapat lebih kurang 1,000 orang adalah pelajar yang datang daripada 40 buah negara di luar daripada Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bahawa perkembangan insaniah bukan saja berkembang daripada segi peringkat akademik, iaitu menambahkan bilangan program, ia juga berkembang daripada segi bilangan pelajar. Dan seterusnya, kerajaan negeri telah mengambil inisiatif supaya di kampus yang ada sekarang ini, yang tidak dapat menampung lebih daripada apa yang ada, maka pada 2012, pada akhir 2012 atau awal 2013, kita akan berpindah ke sebuah kampus yang lain, iaitu kerajaan negeri telah mewujudkan satu kampus di Kuala Ketil yang di sebuah tanah yang berkeluasan 850 ekar dan 350 ekar 330 ekar telah jadikan fasa pertama kampus ini. Kampus ini akan dapat menempatkan lebih kurang dalam 13,000 orang pelajar di peringkat awal, dan mungkin boleh pergi sehingga hingga 15 ke 20,000 orang pelajar. Dan insya-Allah pembangunan kampus di Kuala Ketik itu berjalan begitu lancar. Sekarang ni hampir 30% pembangunannya telah hampir siap, dan insya-Allah ia akan siap di akhir tahun 2012. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bahawa sekarang kita mempunyai 2 fasa, iaitu fasa mengintegrasikan ilmu antara ilmu barat dan ilmu Islam. Kemudian kita mempertingkatkan pengajaran Islam ini melalui menambahkan bilangan-bilangan kursus dalam pengajaran Islam daripada peringkat BA hingga ke peringkat PhD. Ini kita mempunyai lebih kurang 300 orang pelajar yang akan mengikuti program di peringkat MA dan PhD dalam berbagai bidang. Jadi samping itu tuan-tuan dan puan-puan, kita mempertingkatkan mutu pengajaran kita, di mana pelajar pensyarah yang berkelayakan sekurang-kurangnya masters hingga ke PhD dilantik. Pensyarah-pensyarah yang tidak mempunyai PhD telah dihantar untuk mengikuti program peringkat PhD di universiti tempatan dan universiti luar negara. Dan pensyarah-pensyarah diberi galakan untuk menjalani program-program penyelidikan atau penulisan dan pembentangan kertas kerja melalui seminar dan conference. Insaniah sendiri telah menganjurkan conference antarabangsa tiap-tiap tahun, iaitu dengan mengadakan live conference, iaitu Langkawi Islamic Finance and Economic Conference, yang telah berlangsung sejak 2009, 2010 dan kini 2011 adalah kali yang ketiga kita menganjurkan program ini dengan jayanya. Program yang live conference yang kita anjurkan Langkawi ini, pada peringkat awal kita menganjurkan di mana mereka hanya di bidang akademik atau scholars dalam bidang pembekalan Islam yang hadir, iaitu kita memberi penekanan tentang human resource development dalam bidang pembekalan Islam. Bila tahun 2009 kita melihat bahawa keperluan mereka dalam bidang pengajian Islam, khususnya bidang syariah, untuk bersama-sama mereka dalam bidang keilmuan kebajikan Islam yang daripada bidang konvensional ini. Maka kita telah bawa kumpulan ini, iaitu kumpulan yang daripada ulama dan kumpulan scholars tadi, untuk bersama-sama kita mengadakan konferensi dalam 2 bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dan insya-Allah pada tahun 2011, iaitu akan di mana pada
pada bulan Oktober 2011 ini, live yang ketiga akan dianjurkan di Langkawi. Ya, berarti kali ini kita akan membawa 3 kumpulan. Kumpulan ulama, kumpulan scholars dan kumpulan practitioners. Jadi di sana mereka akan membincang masalah-masalah berkaitan dengan wakaf, zakat dan sedekah yang berkait dengan pembinaan Islam. Jadi inilah caranya kita membawa keantarabangsaan, di mana scholars dalam bidang pembinaan Islam, ulama dalam bidang Islam, practitioner dalam bidang pembinaan Islam akan berkumpul di satu tempat yang dinamakan Langkawi, dan tiap-tiap tahun program ini akan berjalan. Iaitu tahun depan kita akan live 4, live yang kelima, live yang keenam dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, bahawa di samping itu insaniah mempunyai hubungan dari peringkat antarabangsa. Islamic Development Bank in Jeddah, iaitu IRTI yang di bawah Islamic Development Bank, telah mengadakan kerjasama yang sangat erat dengan Universiti Insaniah. Kini semua program-program live conference itu adalah anjuran bersama antara Kerajaan Negeri Kedah, Insaniah dan Islamic Development Bank in Jeddah. Kemudian program kita yang terakhir, yang terbaru antara Insaniah dan IRTI IDB ini ialah menganjurkan masters dalam bidang Islamic Banking dan Finance melalui e-learning, di mana pelajar di seluruh dunia, tidak kira di mana mereka berada, di Afrika ke, di Amerika ke, di China ke, di Europe ke, atau di negeri-negeri bekas negeri Rusia ke, mereka dapat mengikuti program masters dalam bidang Islamic Banking ini melalui e-learning. Mereka tidak perlu lagi datang belajar di Malaysia atau di Insaniah. Mereka menjalani program ini selama 2 tahun setengah, kemudian mendapat ijazah daripada Insaniah University. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini maka Insaniah dapat memainkan peranan dalam membangunkan sumber manusia dalam bidang pembinaan Islam, iaitu bidang yang begitu pesat membangun di seluruh dunia. Tak kira lah di Malaysia ke, di negeri Arab ke, di negeri China ke, di negeri Thailand contohnya. Di Thailand, pembangunan pembinaan Islam ni berjalan sekarang ini, di mana ketua eksekutifnya bukan orang Islam, tetapi mereka ini ingin melihat sistem pembinaan Islam ni membangun di Thailand. Maka dengan itu juga Insaniah akan mengadakan hubungan dengan Council of Islam di Thailand, iaitu dengan menganjurkan program BA dan MA dan hingga ke peringkat PhD dalam bidang pembinaan Islam ni di negeri Thailand. Kita akan mewujudkan pusat kita di Bangkok dan pusat kita di Hat Yai. Berarti orang-orang Islam yang di negeri Thailand yang menceburkan diri dalam bidang profesional, bidang pembinaan Islam, bidang pembinaan, boleh mengambil kursus-kursus dalam pembinaan Islam ini dengan mendapatkan ijazah daripada Insaniah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkembangan peringkat keantarabangsaan itu sangatlah penting, kerana Insaniah bukan sahaja akan menjadi sebuah universiti untuk memberi pendidikan pada anak-anak orang Kedah ataupun orang Malaysia, tetapi kini Insaniah telah menjadi pusat pilihan bagi anak-anak yang datang daripada seluruh dunia. Dalam masa tempoh yang begitu singkat selama 3 tahun, Insaniah telah dibajeri hampir 1,000 orang pelajar daripada 40 buah negara. Berarti ini satu perkembangan yang sangat positif dalam sebuah universiti yang baru, sebuah universiti yang tidak berada di Bandar Kuala Lumpur, tetapi pelajar melihat sebuah universiti itu bukan sahaja daripada physical development. Mereka melihat dari segi ketokohan universiti itu, tokoh-tokoh scholars yang ada di universiti itu. Contohnya kita mewujudkan program Masters dalam Islamic Counselling, di mana di dalam program ini terdapat 2 orang profesor emeritus dan 1 orang profesor dan 2 orang doktor. Dan ini menunjukkan bahawa pemilihan pelajar untuk datang ke bidang kaunseling itu kerana mereka ingin mendapatkan keilmuan daripada tokoh-tokoh dalam bidang tersebut.
Begitu juga dalam bidang pembinaan Islam. Kita mempunyai tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh profesional dan tokoh-tokoh dalam bidang akademik. Contohnya dalam bidang pembinaan Islam, kita melantik 3 orang fellow, iaitu Datuk Ahmad Tajuddin, iaitu Ketua Eksekutif Bank Islam yang pertama, Datuk Ahmad Fadli, the first CEO of the Takaful Malaysia, Cik Wan Rahim, seorang tokoh dalam bidang Islamic Capital Market ataupun suku, dan mereka ini datang memberi syarahan kepada pelajar kita. Dan ini dengan itu pelajar-pelajar kita ini mendapat pendedahan dari segi aspek praktikal. Dan mereka ini bila keluar daripada Insaniah besok bersedia untuk bekerja di mana-mana agensi, kerana mereka ini telah didedahkan dengan ilmu-ilmu yang bukan sahaja ilmu daripada segi teori, baik juga ilmu-ilmu segi amali. Dan inilah hasrat kita supaya Insaniah ini melahirkan graduan yang bersedia terus untuk bekerja apabila mereka keluar daripada Insaniah besok. Proses Islamization yang berjalan di Insaniah ini agak berlainan daripada universiti-universiti yang lain. Kalau universiti-universiti lain memberi penekanan bahawa untuk melahirkan pembinaan Islam tadi, mereka perlulah datang dalam bidang pengurusan, bidang ekonomi dan perekonomian, kemudian mengambil sedikit mata pelajaran dalam bidang syariah, maka mereka ini bersedia untuk keluar menjadi seorang ahli dalam pembinaan Islam. Approach di Insaniah ni, kita mengambil pelajar dalam bidang pengajian Islam. Contohnya pelajar dari bidang syariah yang sudah 4 tahun berada di bidang syariah, kemudian mereka melanjutkan selama 2 tahun ke 2 tahun setengah di peringkat masters dalam bidang Islamic Banking dan Finance. Ini berarti bahawa pelajar ini sudah mempunyai satu kekuatan dalam bidang Islamik tadi, kemudian diberi pendedahan dalam bidang profesional. Berarti graduate yang lahirnya daripada Insaniah tadi agak berlainan daripada yang keluar daripada universiti yang lain. Ini adalah saya melihat bahawa kekuatan Insaniah ialah dalam bidang teologi. Pelajar belajar dalam bahasa Arab, kemudian dibawa belajar dalam bahasa Inggeris. Berarti a combination of two languages, English and Arabic. Pelajar yang tidak kemampuan dalam bahasa Inggeris mungkin boleh menjawab soalan dalam bahasa Arab. Dan inilah approach yang dijalankan oleh Insaniah. Dan program ini berjalan pada program yang lain. Contohnya graduate dalam bidang Usuluddin, mereka dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang Master dalam Islamic Counselling. Graduate yang seperti dalam bidang bahasa Arab, mereka pergi dalam bidang translation dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, proses Islamization kita ini bukanlah satu perkara yang mudah. Kita memerlukan kepakaran. Alhamdulillah Insaniah mempunyai kepakaran di mana kita mempunyai pensyarah-pensyarah yang berkelayakan sekurang-kurangnya PhD yang mengajar di bidang pengajian Islam yang dibawa daripada Azhar dan negeri-negeri yang lain. Dan begitu juga pensyarah-pensyarah daripada Malaysia yang mempunyai pengalaman yang luas daripada universiti yang lain telah bersedia untuk membantu Insaniah mewujudkan program-program seperti ini. Maka inilah program yang sedang berjalan di Insaniah. Dan kini kita telah mempunyai 10 kuliah, termasuk kuliah yang terakhir kita akan anjurkan ialah kuliah perubatan. Pada bulan Julai ini Insaniah akan mengambil batch yang pertama pelajar perubatan seramai 100 orang, di mana kita telah pun bersedia daripada segi physical development dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Insaniah pada satu hari akan berkembang begitu pesat di rantau ini dan menjadi sebuah pusat pendidikan Islam yang terunggul di utara Malaysia. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.